Suratul Baqarah, juzuk yang kedua, ayat 200 lebih penghujung, nak masuk juzuk 3. Mafhumnya dan berapa banyakkah pasukan yang kecil dapat mengalahkan pasukan yang lebih besar dengan izin Allah juga. Dan Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Yang saya hormati seluruh kepimpinan masjid, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ayat yang saya baca biiznillah sebentar tadi adalah kisah peperangan di antara tentera Talut yang beriman kepada Allah menentang pasukan Jalut yang kufur kepada Allah. Jumlah tentera Talut tak ramai, lebih kurang 3,000 4,000, menghadapi Jalut yang puluhan ribu. Dan akhirnya Talut biiznillah mengalahkan Jalut. Saya bukan nak cerita peperangan itu, tetapi ada satu poin yang boleh kita ambil untuk saya kupas biiznillah, jadikan tajuk. Itulah kualiti. Itulah kualiti yang mengalahkan kuantiti. Kualiti, mutu mengalahkan jumlah. Itu poin saya malam. Muslimin muslimat, Al-Quran memaparkan kepada kita banyak ayat tentang persoalan kualiti, mutu, nilai yang baik. Kita baca suratul Mulk, kita jumpa ayat ahsanu amala. Allah tidak menyebut aktsaru amala, banyaknya amalan. Allah tidak sebut dengan kathir. Allah tak sebut aktsar, terlalu banyak. Tapi Allah sebut dengan ahsan, terlalu cantik. Isim tafdil itu dalam bahasa Arab. Cantik, ahsan. Walau mungkin duhanya 2 rakaat, tapi perfect. Dia cuba buat sebaik mungkin, ahsan. Walaupun baca Qurannya satu muka surat selepas tiap kali solat, makna sehari 5 muka surat, tapi dibacanya warattilil Qur'ana tartila. Perintah Allah tu dalam surah Al-Furqan, Allah perintahkan kita warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran tartil, walaupun ada kaedah membaca dengan laju, terutama bila kita mengulang hafazan, kita boleh baca laju, tak ada masalah. Itu untuk special cases, orang yang menghafaz Al-Quran, bila dia ulang dia boleh baca laju dengan dia menjaga
tajwidnya tidaklah dia langgar, tapi bacaan dia laju. Tartil itu kualiti. Dalam Quran Allah cerita pada kita melalui satu surah. Walaupun Allah tidak detailkan makhluk ini, ayatnya hanya satu sahaja. Pada ayat yang ke-18, satu saja ayat. Ayat 18 Suratun Naml, surah semut. Satu tu je cerita semut. Cerita Nabi Sulaiman lalu, hatta idza atau ala wadin namli qalat namlah, al-ayah. Satu tu je ayat bab semut. Dan Allah tidak mendetailkan apa yang semut buat. Dalam ayat tu, puteri semut berkata pada semut, udkhulu masakinakum, masuk dalam lubang, la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh, nanti Sulaiman datang dia pijak kamu mati kamu nanti. Itu aja Allah cerita. Tetapi Allah bagi kita akal. Allah bagi kita akal, suruh kita berfikir. Bahkan tuan-tuan muslimat boleh tengok, tiap kali kalau jabatan dia buat hari Q lah, jabatan dia buat banner besar, hari Q, hari kualiti. Normally lah dekat banner tu gambar seekor semut. Confirm hari Q tepi tu gambar semut. Tak ada hari Q gambar kucing, tu friskies. Makan leno melengkak tepi sangkar. Dah hari Q gambar seekor semut. Kenapa? Kerana semut binatang yang ajar kita kualiti. Tuan-tuan beritahu saya, kalau pernah tengok di Sungai Tiram ni semut lena tidur apa mai? Non-stop workers, sifat rajin, sifat bekerja sama, bekerja secara kolektif. Seekor lalat yang mati, dia hurung ramai-ramai. Dia tak biar member dia seorang, ramai-ramai dia hurung lalat. Secara kolektif, berjamaah mereka bekerja in one team. Rajin, apa saja tumpah mereka rembat. Tak ada rehat pun tak ada. Binatang lain berehat juga. Semut ni meratur berjalan. Kerana rajin itu nilai kualiti. Allahu Akbar. Maka faham yang ini, saya nak ulas sikit. Manhaj Rabbani ummah kualiti. Apa dia tu? Tema Maulidi Rasul tahun ni. Kita bahas tema sudah. Tuan pun dengar banyak dah ceramah Maulid. Saya nak hurai yang tu. Apa dia? Tema tahun ni yang kerajaan letak ialah Manhaj Rabbani ummah kualiti. Tuan-tuan muslimin muslimat, ukuran kepada kualiti ummah, kualiti sesuatu masyarakat, dia tidak bergantung kepada pembangunan material semata-mata. Berapa banyak buildings yang boleh kita bina, berapa banyak skyscrapers yang boleh kita bina, bangunan pencakar langit yang boleh kita bina, berapa banyak rel kereta api, MRT, LRT yang boleh kita bina. Kualitinya ummah bukan hanya sekadar itu.
Kerana kalau itulah nilai kualiti, maka Barat mendahului kita. Barat lebih dahulu maju daripada kita. Kita tidak sebut bagaimana kecanggihan orang-orang Barat dalam membina ketamadunan dunia mereka. Tetapi masyarakat, society, rakyatnya hancur. Kita bercakap atas pengalaman. Kita melihat pembangunan di Barat. Masih saya ingat sewaktu mengaji dahulu, sewaktu saya perform engineering dulu, masih ingat bagaimana huduhnya orang-orang Barat yang kadang-kadang dibangga-banggakan oleh orang Melayu. Okey, fair enough, mereka punya tamadun, kita tabik. Mereka lebih dulu LRT, MRT daripada kita. Mereka lebih dahulu ada handphone, mobile phone daripada kita. Kereta api bawah tanah, keraplah saya naik kereta api underground dia untuk ke sana kemari. Canggih waktu tu tahun 80 lebih, tahun 84 saya tahun pertama first year 84. Kecanggihan itu kita sudah lihat, hebat. Tapi rakyatnya di tepi-tepi jalan, di kedai-kedai biasa, dijual berlambak macam jual berita harian, macam jual utusan Malaysia. Apa dia? Majalah lucah. Jual gitu je. Ada satu kedai jual alat peralatan seks. Maaf semua, masuklah nak beli apa. Ada panggung wayang khas Blue Film, sebuah panggung wayang besar di tempat saya belajar. Panggung wayang besar, masuk, ambil tiket, bayar, masuk. Anak tengok berapa jam Blue Film dalam tu, dipersilakan. Oh, negara maju, teknologi canggih, internet 5G, speed, very high speed. Tuan-tuan, saya masih ingat puak-puak Mak Saleh ni, dia boleh bawa perempuan masuk dalam rumah dia. Bukan kata masuk dalam rumah, masuk dalam bilik. Mak ayah tak kata apa, hantam. Ini kebebasan, ini freedom yang kita tak boleh sekat, kata mereka. Inikah kualiti? Maju, canggih. Tu kita tak mention lagi yang commit suicide, yang membunuh diri. Kita tidak mention lagi peratusan alkoholik, mereka-mereka yang hancur dengan arak. Kita tidak sembang lagi homeless di Barat, duduk bawah jambatan, tak tahu nak cakap, berkotak-kotak rumah kotak. Kita tak sembang lagi orang-orang tua yang dilempar oleh anak-anak mereka, dihalau, disepak. Hancurnya masyarakat, tuan-tuan. Negara canggih, negara maju, haibat. Bajet tiap-tiap tahun kita tengok mereka budgeting mereka hebat. Kita pun hebat juga. Kan boleh bonus 700, kira kemahal. Hak pencen 350. Tok Imam Bilal tok siap 500 lagi kemah. Hai, hak tu kena kemah lah. Tuan-tuan, muslimin muslimat, budgeting mereka untuk education, untuk defense system memang tapi rakyat hancur. Masuklah kaki atas meja, tak hormat pensyarah, hancur. Kemajuan apa yang kita mahu kalau inilah nilai rakyat?
Sebab itulah kualiti amat penting. Maka tema Maulid Rasul tahun ini, untuk kita menjadi ummah yang berkualiti, kita mesti lalu satu fasa, iaitulah manhaj Rabbani. Manhaj Rabbani, ummah kualiti. Kita merasa bangga, kita merasa kagum apabila kita membahaskan ketemadunan, kecemerlangan di zaman Andalusia ketika Abbasiyah memerintah hampir 700 tahun, membina satu tamadun duniawi yang hebat, melahirkan intelektual yang hebat, saintis yang pada waktu itu 700 Masihi itu 700, 800, 900 ribu, pada waktu itu negara barat masih berperang. They know nothing at all. Mereka hanya tahu berperang, bergaduh. Kalau di Amerika North and South, Amerika Utara lawan Amerika Selatan, sampai mereka buat filem North and South, perang. Di England berlaku peperangan, Saxon dan sebagainya. Ketika itu dunia Islam di bawah pimpinan Abbasiyah, 700 tahun kerajaan Andalus, Barat telah memberi gelaran kepada ketemadunan Abbasiyah itu. Kehebatan tamadun ini Barat menggelarnya dengan the golden age of learning, zaman keemasan menuntut ilmu. Allahu Akbar. Tuan-tuan namakan siapa? Ibnu Nafis, Ibnu Hayyan, Al-Khawarizmi, Al-Jabair. Tuan-tuan namakan saintis-saintis Islam yang dilahirkan di zaman Andalus. Di siang hari mereka berfikir untuk menyelamatkan manusia dengan teori perubatan Avicenna atau Ibn Sina, dengan peralatan-peralatan pembedahan yang dicipta oleh Al-Khawarizmi, dengan kajian pada anatomi tubuh yang dibuat oleh Ibnu Nafis, sehingga Ibnu Nafis melukis urat-urat dalam tubuh. Urat tu dia lukis, sehingga dia meletak dua warna pada urat itu. Satu urat berwarna merah, satu urat berwarna biru. Urat berwarna merah adalah oxidize, urat yang bawa darah yang beroksigen. Maka urat yang berwarna biru dioxidize, urat yang membawa karbon dioksida. Subhanallah, Ibnu Nafis. Kita belajar algebra di sekolah. 2x kali 3x 6x ganda 2, atau kalau tak reti jawab tulis saja Miss X. Tak reti nak jawab kan, hantam janji ada X saja, Miss X. Kita belajar nak solve the problem, mana dulu? Kurungan dulukah? Multiplication dulukah? Division, divide dulukah? Siapa yang ajar? Al-Jabair, sehingga nama subjek algebra. Allah, ya Allah, ya Tuhan. Barat waktu tu punya bodoh. Siang hari inilah kerja mereka. Di malam hari mereka sujud kepada Allah, mereka menangis di atas sejadah, mereka minta ampun kepada Allah. Tahajud mereka banyak, Quran mereka banyak, mengalir air mata kerana takut kepada Allah. Di siang hari mereka memikirkan perkara untuk menyelamatkan manusia dengan invention mereka, dengan penyelidikan yang mereka buat. Apa saja subjek, ummah yang berkualiti pada waktu itu, sehingga Barat mencuri. Sedarkah tuan-tuan, Oxford University di kota London,
Menteri Kesihatan kita, graduate Oxford, KJ. Oxford itu dibina oleh sarjana Islam. Orang Islam bina University Oxford. Mak Saleh tumpang kebah ambil nama. Ni kita kuliah malam ni. Kuliah. Tuan-tuan pernah dengar perkataan college? Tanya adik belajar mana, college mana? Saya college swasta, ustaz. College dari kalimah kuliah. Barat curi. Tuan-tuan yang kaki bola, yang ikut perkembangan bola sepak, especially French League, Liga Perancis, kita tak berapa minat. Kita kira EPL lah kan? English Premier League. Malam tadi mujuk MU menang. Tidak, memang kena pecat dah si Sosih tu. Kan, oleh Sosih nak faham, panggil Sosih ya, mujuk menang 3-0. Tuan-tuan, kita syok tengok tu EPL. Jaranglah kita ambil tahu French League, Bundesliga ni, Bundesliga Jerman, jaranglah. Piala Malaysia lagi kadang-kadang buat tak tahu tak apa nak tengok sangat. Kita pun nak tengok dah menang, tak tahu kita pun. Tuan-tuan perasan tak? Sebelum saya cerita sikit manhaj kita, satu tim di Perancis, nama tim tu Marseille. Kan dia ada Lyon, dia ada Nice, Marseille. Tuan-tuan baca Quran, ni cerita barat curi banyak kalau saya nak sebut, 2-3 sudah lah. Tuan-tuan baca Quran ayat 41 surah Hud. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Doa Nabi Nuh aja, doa naik kapal, doa naik feri kan, cuti di Langkawi. Dulu kena swab, dulu kena test lah, tak payah dah. Alhamdulillah, jaga SOP sudah. Kes pun dah makin turun. Kita pun nak masuk fasa endemik. Alhamdulillah, syukur padamu ya Allah. Bila kita naik kapal, naik feri, kan kita diajar doa tu. Ayat 41 surah Hud. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Hafs, Imam Asim, bacaan kita Imam Hafs dan Imam Asim membacanya dengan imalah. Bacaan imalah mestilah dicondongkan majri, tak boleh baca majri. Bismillahirrahmanirrahim. Majri itu bacaan kita Imam Hafs dan Imam Asim, di mana bacaan Imam Hafs dan Imam Asim daripada gurunya sampailah daripada mulut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Bacaan kita baca ni Imam Hafs sampai atas Sayyidina Ali. Maka dibaca dengan imalah. Bismillahirrahmanirrahim. Imalah makna condong. Cuma jaga Fatihah jangan dicondong-condong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahman. Me ke me mana? Me. Ar-Rahman bukan me. Jangan dicondongkan Fatihah. Baca kemas Ar-Rahman bukan Ar-Rahman. Mu mari Kelantan ke Ar-Rahman, Ar-Rahman. Baca begitu. Jangan condong situ aja. Imalah satu situ aja imalah. Ayat 41 surah. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Baca yang tu bila kita duduk dalam feri nak start belayar dah baca. Apa maksud?
dengan namamu ya Allah, majriha, belaya bahtera ini, wa mursaha, berhenti bahtera. Inna rabbi la ghafurur rahim. Baik, mursa, tuan-tuan, bahasa Arab bagi pelabuhan, kalau Mak Saleh haba lah, haba atau port. Arab kata apa pelabuhan? Marsa. Bismillahi majriha wa mursaha, dengan nama Allah belaya kapal ni, berhenti kapal ni. Mursaha, berhenti, berhenti, pelabuhan, berhenti. Tuan-tuan buka Google, tuan-tuan tengok bandar Marsin, bandar tepi laut, pelabuhan. Dia ambil nama Marsa, boh Marsin. Yang kita duk tepuk tangan tengok bola tak tahu apa. Mak Saleh kebah curi. Tuan-tuan, muslimin muslimat, banyaklah kalau kita nak sebut. Nak sebut excellency itu, kecemerlangan itu. Ulama-ulama yang dilahirkan di zaman Andalus ini, yang sampai ke hari ini tidak ada seorang barat pun yang boleh menafikan kehebatan mereka. Bermula tahun 700 Masihi, the golden age of learning, zaman keemasan menuntut ilmu. Allahu Akbar. Inilah kualiti. Inilah yang cuba kita angkat balik ummah. Dan sudah tentulah kualiti itu mesti ada dia punya asas. Tak boleh main suka-suka, main hantam aja. Kita bukan nak melahirkan individu sahaja, tetapi mahu melahirkan ummah. Ummah, satu kelompok manusia yang besar yang punya kualiti. Maka sebab itu dia letak tema manhaj rabbani, ummah kualiti. Bermakna kalau kita nak jadi individu atau ummah yang berkualiti, mesti ada silibusnya, mesti ada manhajnya, jalannya. Itulah manhaj rabbani. Baik, apa makna ni manhaj rabbani? Saya nak baca satu ayat, pecahkan ke situ. Bahasa mudah bila sebut manhaj rabbani, jalan yang Tuhan suruhlah. Senangnya begitu. Manhaj itu makna jalan. Maka kita baca Quran, kerana Quranlah segala-galanya. Maka saya petik untuk perbahasan, mengupas bagaimana kita nak jadi ummah yang berkualiti. Bermula daripada individu, naik kepada unit keluarga, society, masyarakat, dan nationwide, sebuah negara yang luas. Maka ayat yang saya pilih untuk kita lihat ialah ayat terakhir. Tuan-tuan hafal ayat ni? Surah Al-Kahfi ayat 110, ayat yang terakhir sekali bagi surah Al-Kahfi. Tengok kualiti ini, ya Allah, ya Tuhan, bukan benda kecil. Ayat ni semua hafal. Qul innama ana basyarum mithlukum. Saya nak pecah satu-satu. Baik, bila kita sebut manhaj rabbani, ummah kualiti, dan kita mesti mengikut manhaj itu, manhaj ketuhanan, silibus ketuhanan, untuk melahirkan nilai yang baik, kualiti yang tinggi. Maka kita mesti faham, kita mesti membedah Al-Quran dan melihatnya, baru kita nampak. Dan sudah tentulah dalam kita membedah Al-Quran, kita takkan boleh pinggirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Impossible. Tidak boleh, menjadi satu benda yang mustahil kita akan pisahkan Nabi dengan Quran. Impossible. Tak boleh. Tak boleh buat macam tu. Kata Aisyah
khuluquhul Quran. Muhammad itu akhlaknya Al-Quran. He's the walking Al-Quran. Nabi Muhammad itu Quran yang berjalan. Maka untuk menghasilkan kualiti, mesti bedah Quran, dan mesti jangan pisahkan Nabi Muhammad dengan Al-Quran. Maka ayat saya pilih untuk perbahasan dalam masa kita berkuliah sehingga Isya. Saya lajak sikit lah, main jauh ni. Kalau main Sungai Tiram tak apa. Dia main Sungai Petani, bukan Tiram, Petani. Tuan-tuan, Allah Ta'ala aja. Qul, ayat last suratul Kahfi. Qul, katakan wahai Muhammad, innama ana basyarum mithlukum. Tambah sekali, beritahu manusia wahai Muhammad, ana basyarum mithlukum. Aku ni basyar. Tengok ya, dalam Quran istilah manusia ada 4. Al-awwal basyar, al-thani al-insan, al-thalitha an-nas, al-rabi' khalifah. 4. An-nas, basyar, khalifah, al-insan. Sekali kita pandang, memang makna sama, manusia. Tapi di sudut bahasa Arab, insan lain, basyar lain, khalifah lain, an-nas lain. Antu kena belajar bahasa Arab. Penjelasan dia cukup luas. Poin saya 110 Al-Kahfi, kata Allah, beritahu mereka wahai Muhammad, ana basyar. Disebut dengan ana basyar. Na jangan dibaca panjang. Alif hazaf, ada bulat atas. Alif nun alif. Alif nun alif. Alif nombor 2 ada bulat atas. Basic tajwid hazaf. Kekal pada tulisan, hilang pada bacaan. Maka dibaca ana basyar. Jangan baca ana basyar. Basic tajwid. Baik. Beritahu mereka wahai Muhammad, aku ni basyarum mithlukum. Aku ni basyar serupa kamu. Okey, ma makna basyar? Human biology atau biology kemanusiaan. Means makan, minum, kahwin, gelak, ketawa, sedih, beranak, bercucu, bergurau, selagi nama dia manusia, basyar. Whether you are Chinese, you Malays, you Indians, tetap selagi nama manusia, basyar. Maka Allah pesan ke Nabi, hey Muhammad, mu bagi tahu manusia, kamu tu basyar mithlukum, serupa mereka orang. Nabi kahwin dah? Ya. Nabi ada anak? Ya. Anak Nabi 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Nabi ada jiran? Ya. Nabi menangis? Ya. Wafat tiga anaknya Nabi waktu anak itu masih kecil. Qasim, Abdullah dan juga Ibrahim wafat ketika mereka masih kecil. Nabi menangis tak? Menangis. 3 anak perempuan Nabi, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulthum, wafat sebelum Nabi wafat. Nabi menangis tak? Menangis. Nabi sambut dalam liang lahat. Fatimah wafat selepas Nabi wafat. Kenapa Nabi menangis? Basyar. Nabi peniaga tak? Ya. Nabi seorang tajir. Nabi peniaga bukan kata di bumi Syams. Li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Bukan kata mereka pergi ke Syam. Syam waktu musim panas, Yaman waktu musim sejuk. Ini perniagaan orang Quraisy. Nabi, saya ada sebuah kitab tentang Nabi berniaga. Nabi sampai ke pantai laut Oman. Nabi punya berniaga sampai di pesisiran pantai Oman. Nabi berniaga bapa. Sampai Oman Nabi berniaga.
punya jauh jalan. Niaga? Ya, macam tuan-tuan niaga. Kenapa? Bashar. Nabi panglima perang? Ya. Nabi pemimpin negara? Ya. Nabi seorang sahabat kepada sahabatnya? Ya. Nabi jiran kepada jiran? Ya. Itulah bashar. Tetapi nilai bashar Rasulullah ini mestilah based on quality, mutu. Dia manusia, dia pemimpin negara yang punya kualiti. Bagaimana Nabi handle rakyat Madinah? Majmuk ada? Ya. Bubuhlah apa pun. Keluarga Malaysia ke apa, bubuhlah untuk menggambarkan majmuk itu. Dan Nabi melaluinya dengan Badui, dengan Ansar, dengan Yahudi, dengan Muhajirin, dengan Ansar. Tetapi bagaimana seorang pemimpin negara mesti belajar bagaimana Rasulullah mengkualitikan kepimpinan dia. Ini penting. Kalau dalam konteks masjid, bagaimana kepimpinan masjid mahu menjadikan masjid ini berkualiti. Saya syok bau masjid ni, bau Masjidil Haram tu yang saya syok. Kapet dia tu bau Masjidil Haram. Saya masuk tadi terus nampak Makkah. Syok betul bau dia. Kapet dia cukup sedap. Siapa biasa pi tahu bau Masjidil Haram. Cukup syok bau. Teringat terus. Hak komplit 2 dos lah. Hak tak ada dos, hampa tawah lah belakang rumah. Siapa suruh tak nak ambil? Itu yang saya nak nasihat. Daripada lubuk hati saya, golongan yang tak nak ambil ni, anti-vax ni, saya nak tanya satu aja. Kamu tak rindukah dengan Rasulullah? Nak tanya tu lah. Kamu tak rindukah nak tengok Kaabah? Kamu tak nakkah letakkan 2 kaki kamu yang penuh dengan dosa? Tak nakkah kamu pijak 2 tanah haram yang penuh berkat? Okeylah kamu tak boleh masuk dine in kedai kopi. Itu small matter. Itu piece of cake kata orang putih. Tak ada masalah. Kamu boleh bancuh kopi di dapur minum dengan anak-anak. Kamu tak boleh cross state. Kalau kamu cross juga kena tangkap 2,000. Itu pun bagi saya benda yang bagi kita kecil aja. Walaupun nikmat rentah negeri ini nikmat, tapi hampa tak ada dos lagi. Tapi bila kamu tak boleh jumpa Nabi, yang Nabi kata siapa ziarah aku wajabat lahu syafaati, wajib atas dia syafaat aku. So kamu nak kata apa sekarang? Kamu nak kata apa? Bila kamu tak boleh ke Makkah, Arab Saudi dia very strict undang-undang dia. Saya mutawih haji, saya mutawih umrah, saya tahulah straight tak straight. Arab Saudi bertekak dengan Pak Arab itu saya cakap lah. Dia kata no lah, jangan duk kata apa, dia sumbat dan penjara bawah tanah. Tambah polis-polis dia tak peduli orang. Kamu tak ada dos. Kita dah komplit 2 dos, alhamdulillah. Kamu tak ada dos, maka kamu hanya boleh dos periarahan sanggam. Tu lah. So fikirlah. Tolong fikirlah. Tolong fikir. Janganlah kamu main agenda Yahudi lah, itulah, inilah. Yang paling saya sakit hati ialah bila sebut lepas kena jab ustaz 2-3 tahun kita mati. Hang Tuhan ke? Jadi saya paling naik angin betul ya. Kamu Tuhan ke? Mati ni bukan kira vaksin tak vaksin. Mati ni idza jaa ajaluha, bila sampai masa jalan. Berapa ramai yang dah kena 2 dos mati? Cuma mereka ada kronik, itu aja penyakit kronik. Macam buka COVID Now, KKM punya website, buka baca tengok berapa persen yang dah 2 dos Pfizer, berapa persen yang dah 2 dos Sinovac mati. Tak banyak, 0 point something lah. Not even 1%. Itu pun yang kronik, yang buah pinggang, yang diabetes, very high, hypertension.
darah tinggi teruk, pam-pam ya, 300, 600 bawah, pengsan. Ada 300, 600, hantam pi. Punya punya teruk, hak jenis tu lah. Kualiti itu. Macam mana Nabi menjadi jiran yang berkualiti? Kena belajar. Bagaimana Nabi ajar menjadi suami yang berkualiti? Ya, kita suami jangan duk kira misai hang. Tentang hang suami, anak buat suka hati hang kat bini hang. Itu tak betul. Isteri kita tu manusia serupa kita. Isteri kita tu ada blue moon dia. Isteri kita tu ada mudi dia. Kena reti. Jangan jadi suami yang samsing. Jangan sepak terajang tinju, paksa bini masak, macam-macam. Toleransi menghasilkan kualiti. Ingat tu, tu baru suami. Jangan jadi datuk rogol cucu pula. Nabi pun datuk kepada cucu-cucunya. Macam mana Nabi layan cucu dia? Bergurau, bersenda. Nabi ambil Hasan Husain, boh dalam jubah, bawa lari. Bergurau. Nabi lumba lari dengan Aisyah. Tempat Nabi lumba lari lah ni, depan Pasar Tamar Madinah. Ada traffic light sebelah Masjid Bilal. Depan Pasar Tamar Madinah, flyover tu balik tu ada masjid, tu Masjid Bilal dia panggil. Tepi tu ada traffic light. Situlah dulu kalau kita lalu traffic light tu terus Masjid Nabawi. Situ dulu Nabi lumba lari dengan Aisyah. Awak lumba lari 100 meter kalui Usain Bolt ke? Dah dia layan Aisyah sebagai suami yang berkualiti. Melayan Aisyah yang mentah, muda daripada dia, muda banyak. Oh, yang ni nak kupas panjang. Yang penting, pertama, qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan wahai Muhammad, aku ni manusia serupa kamu. Maka kita juga manusia. Kita juga menghadapi macam Nabi. Bekerja, bersuami, berkeluarga, memimpin. Kalau tak negara pun kita pimpin masjid. Kalau tak pun pimpin rumah tangga, pimpin jabatan, ketua jabatan, macam-macam. Satu. Yang kedua, sambung ayat yang sama. Yuha ilayya, aku diwahyukan. Maka manhaj Rabbani untuk menghasilkan ummah berkualiti, kalau base pada ayat itu 110 Al-Kahfi, maka umat yang berkualiti ialah umat yang membaca Al-Quran. Yuha ilayya, aku diwahyukan. Kita bukan diwahyukan, kita membaca wahyu. Nabi diwahyukan Allah. Jibril kawan dia. Jibril menyampaikan wahyu. Wa auha ila abdihi ma auha. Maka Jibril mewahyukan apa yang Allah suruh untuk diwahyukan. Suratul Najmi. Kita baca wahyu. Kualiti apa yang tuan-tuan nak sebut diri tuan-tuan kalau sehari tak baca Quran? Tolong muhasabah. Please correct yourself. Kualiti apa kita? Surat khabar boleh baca. WhatsApp group ni Allah. WhatsApp group ni celek-celek subuh WhatsApp dah. Nak tidur sat lagi ni dia atas katil. Masuk aku. Kan? Nak tidur sat lagi. WhatsApp lagi. Grup ni tak usah cakap. Grup ni la ilaha illallah, sampai tak larat punya grup. Punya banyak grup universiti, satu grup geng-geng universiti dulu, satu grup. Grup sekolah rendah, saya ada grup sekolah rendah tahun 60-an, 70-an tu. Dua ada satu grup sekolah rendah, dah berjanggut semua, bercucu lah. Grup geng Isa Okok. Hak tu satu grup.
membicarakan aroma asap rokok. Dalam tu grup WhatsApp, baca daripada pagi sampai ke malam. Suat khabar naik relai baca. Tiba-tiba sehari, not even a phrase kita baca Quran. Nak jawab apa dengan Allah? Nak jawab apa? Kualiti apa yang kita ada? Bukan suruh hafal Quran. Hafal Quran bukan semua orang boleh. Bukan semua orang boleh. Wal asri dia hafal, dia baca-baca, masuk terus surah At-Tin. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Dia berhenti tentu, dia penindah. Falahum ajrun ghairu mamnun. Dia baca wal asri. Tu baru wal asri dengan At-Tin. Belum Al-Baqarah, Al-Maidah lagi. Apa yang bukan wajib, hanyalah sunat yang kita sebut sebagai fardu kifayah. Dah ada orang hafal Quran, cukup dah lepas kita. Yang penting baca. Seharian tak baca Quran, then you want to say you are a quality person, bohong. Sebab Allah sebut yuha ilayya. Allah mention tentang wahyu. Maknanya kualiti membaca Al-Quran itu nilai kita. Kan Ibnu Mas'ud sebut, Ibnu Mas'ud Allah, dia kata apa? Dia kata banyak mana kamu baca Quran, itulah nilaimu dengan Allah. Kata Ibnu Mas'ud, berapa banyak kamu baca Quran, itulah nilaimu dengan Allah. Kalau sehari baca Quran 2 baris tu nilai. Tak ke miskin kita. Tak mau, kena upgrading kita punya amalan. Maka manhaj Rabbani yang kedua dalam ayat tu, menghasilkan ummah yang berkualiti, ialah Quran jangan tinggal. Baca. Baca hari-hari. Tolong tanya diri. Kalau nak tidur sekejap lagi, tolong tanya diri, hari ni aku dah baca belum? Tanya diri. Kalau belum, ambil wuduk cepat, bacalah walaupun sekejap. Jangan tinggalkan Al-Quran, kerana nilainya adalah kualitinya di situ. Pemimpin negara mesti baca Quran sampai rakyat biasa. 2, 3. Annama ilahukum ilahum wahid. Tuhanmu Allah, Tuhan yang satu. Esa. Kualiti kita, iman kita berkualiti apabila kita pasak keyakinan Allah itu esa pada zat, sifat dan perbuatannya. Esa Allah pada zat, sifat dan af'al. Esa Allah pada zat, zatnya tidak berjirim berjisim seperti makhluk. Esa Allah pada sifat, sifatnya tidak 2, tidak 3, sifatnya esa. Basarnya esa, samaknya esa. Tak ada 2 bagi penglihatan Allah, tak ada 2 bagi pendengaran Allah, tak ada 2 bagi kudrah Allah. Semuanya esa. Tentu kena belajar tauhid in detail, tauhid. Esa Allah pada af'al, perbuatannya. Tak ada manusia boleh buat macam Allah buat. Manusia boleh cipta salji, tapi salji tiruan, salji ori Allah Ta'ala yang bawa tu. Contoh, kita meyakini itu Allah yang esa, maka Quran itu satu, hukumnya pun satu. Ke situ kita kena ikat bahawa ada kualiti. Allah yang esa menurunkan Quran yang satu, yang dibaca sama, dan hukumnya tetap satu, tidak boleh berubah. Halal halallah, haram haramlah. Itulah nilai kualiti kita bila kita berpandu kepada halal dan haram, kecuali adanya musyaqqah di bawah kaedah fiqh ad-darurah tahbihul mahzurat. Yang darurat itu membolehkan yang haram, itu cerita lain. Bila sampai darurat, haram boleh jadi halal, itu kena belajar usul fiqh. Tapi dalam normal situasi, halal haram patuh, itulah kualiti. Cuba kalau kita tak patuh, kualiti apa kita? Makan riba, tak semayang, apa nilai hidup?
Sama macam binatang kita. Binatang makan, kita makan. Binatang beranak, kita beranak. Cuma binatang tak akad nikah musim PKP. Itu aja. Lah kenuri untung lah. Tak banyak nak buat besar-besar. Binatang tak ada kenuri apa. Dia rembat ikut suka dia. Bini aku, bini hang, bini hang, bini aku. Rembat. Itu binatang. Kita tak boleh. Kita ada rules of law. Mesti ada undang-undang. Maka mengikut undang-undang itulah nilai yang tinggi, kualiti. Oh Allah kata tak boleh, tak boleh. Itulah kualiti iman kita. Allahu Akbar. 3, 4. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Untuk menghasilkan individu, masyarakat, negara, pemimpin yang berkualiti, nombor 4 mesti ada amalan solihah. Kena beramal soleh. Dan beramal soleh ini mesti ada kualiti. Tuan-tuan nak masuk melangkah ke masjid, tuan-tuan kena tahu adab-adab dalam masjid. Kaki kanannya baca doanya, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, niat i'tikafnya. Itulah kualiti. Bukan main hantam masuk aja. Tuan-tuan nak solat isyak sekejap lagi, tuan-tuan tahu ilmu tentang solat isyak, 4 rakaatnya. Tahu kita. Itulah kualiti. Allahu Akbar. Mesti ada amal soleh yang kita buat. Dan untuk memahaminya, meletakkan kualiti pada amal, apakah asas kekuatan dia? Ilmu. Itu yang suruh mengaji, 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 belajar, belajar dan terus belajar. Jangan bosan. Ada benda saya tak tahu, saya kena belajar dengan orang lain. Kita bukan tahu semua. Itu hidup yang berkualiti. Sebab bila tak ada ilmu, tak nak belajar, maka tak adalah kualiti. Datanglah sifat huduh, nama dia sombong, takabur. Itu yang banyak rosak masyarakat. Belagak, tahu ke semua, angkuh, tak apa-apa tulis dalam internet, semua tu perangai lagu tu. Allahu Akbar tuan-tuan. Amal yang soleh Allah pesan, dan amal itu mesti berkualiti. Dalam konteks solat, kualiti solat kita, tahu kita tomak ninahnya, rokoknya macam mana, duduk antara 2 sujud, belajar kita duduk iftirashi, duduk iqa', kan kita belajar, bukan main hantam saja. Duduk iftirashi biasalah macam kita duduk, punggung kita atas, tapak kaki kiri kita dan kaki kanan kita pacak tegak. Duduk iqa', 2 kaki kita pacak, 2 tumit kita pacak, dan 2 papan punggung kita di atas 2 tumit kita. Itu dipanggil iqa', duduk yang Rasulullah pernah buat. Kita tahu tu, kita ada ilmu tu, barulah kualiti solat. Allahu Akbar. Terlalu banyak tuan-tuan kalau kita nak sembang tentang kualiti. Base dia mesti ilmu. Asas dia mesti dengan knowledge. Without knowledge kita akan hancur. Maka belajar dan terus belajar. Dan yang terakhir, ngam-ngam 8,5. Dan yang terakhir, wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Jangan kamu syirik dengan aku. Kamu sembah aku, kamu sembah orang. Macam mana sembah orang? Orang tu kata haram, Quran kata halal, kita pergi ikut dia. Itu sembah orang. Quran kata haram, kawan tu kata boleh, kita pun boleh sama dengan dia. Sembah orang. Kan sembah Allah dah. Jaga. Kita tak sembah patung berhala, pokok kayu, tak ada. Tapi kita bimbang, kita menyembah nafsu manusia. Jaga. La ta'ata li makhluqin fil maksiyatil khaliq. Tidak ada taat, kata Nabi, kepada makhluk dalam perkara mungkar maksiat. Tak boleh taat. Maka jangan sembah hawa nafsu manusia. Sembah Allah, jangan syirik. Belajar hukum, hakam, perintah Allah.
wajib kita kata hudud itu hukum Quran, wajib. Nak laksana itu hak pemerintah, kena faham fiqh. Nak laksana itu hak pemerintah, bila dia nak laksana bukan hal kita dah. Tapi kita wajib kata hudud itu hukum Allah, wajib. Nak buat bila? Hak pemerintah, bukan hak kita. Dia akan jawab dengan Allah kalau dia tak buat. Dan bila dia nak buat, dia menerima pandangan pakar-pakar nasihat-nasihat dia, penasihat dia. Dia mesti melihat di sudut ekonominya apa semua. Ini panjang di sudut fiqh. Cuma saya membawa contoh sebegitu untuk kita faham bahawa sesungguhnya kita mesti patuh sembah Allah sebenar-benar sembah. Sembahyang, solat, rokok, sujud di dalam masjid, di luar pun serupa. Rokok dan sujud kepada Allah dalam hal kehidupan kita. Apa saja yang kita nak buat, kita mesti berfikir dengan mengambil penilaian Islam. Kalau kira nafsu, dia tak. Siapa yang tak nak kaya cepat, tikam nombor ekor. Tikam nombor ekor, kaya cepat, kena first prize, sport rim apa, BMW baru terus. Nafsu tak. Tapi iman kata no, Allah tak bagi, tak boleh. Itu contoh. Berlawan kita dengan nafsu, itu contoh. Itu dia panggil mujahadah. Ini penting tuan-tuan. Kita kena belajar dan terus belajar bagaimana kita mesti berhadapan dengan perkara-perkara ini. Akhirul kalam, kita ingin menyatakan bahawa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa suatu ajaran kepada kita, bukan untuk orang Islam sahaja, seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau kamu nak Islam, kamu terimalah Islam. Kamu tak nak Islam, tak pernah paksa kamu. Tapi akhirat kamu tanggunglah. Inilah bersyukurnya kita menjadi orang Islam dan bersyukurnya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pertemuan kita pada malam ini menjadi asbab untuk saya, tuan-tuan muslimat, ibu ayah kita, zuriat keturunan kita, untuk mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari yang kita saling tidak kenal lagi pada waktu itu. Yauma yafirru mar'u min akhi, pada hari saudara lari meninggalkan saudara. Wa ummihi wa abi, ibu lari meninggalkan anak, anak tak kenal dah ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, suami isteri pakat tak kenal. Aku tak kenal hang, hang pun tak kenal. Masing-masing berfikir syurga atau neraka. Masing-masing hanya mengharapkan syafaatul kubra, syafaat yang besar daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyakkanlah salawat ke atas Rasulullah. Saya selalu pesan, paling tak ada setiap hari Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 100 kali. Buat tuan-tuan. Habis pemalas kata ulama sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam 100 kali. Jangan alpa. Jangan kita lalai. Ambil kesempatan ini, kerana tak perlu bayar duit apa pun, hanya dengan lidah. Dalam kereta boleh, dalam mana-mana pun boleh. Kecuali dalam tandas janganlah. Kecuali kita di tempat-tempat yang dilarang, itu tak boleh sebut nama Allah, janganlah. Maknanya banyak masa kita boleh berselawat ke atas Rasulullah. Dan ingat Nabi kata, orang yang paling hampir denganku pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak salawatnya ke atas diriku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. الله